Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan kongsikan bagaimana how to searching at Google Scholars dengan kita menggunakan facilities yang ada pada Google Scholars yang kita tidak tahu sebelum ini. Jadi saya akan dedahkan bagaimana untuk kita menggunakan Google Scholars. Okey, jadi sekarang ini saya akan tunjukkan ini adalah kaedah-kaedah searching di Google Scholars. Yang pertama, kita boleh menggunakan phrase searching. Phrase searching macam ni lah. Okey, dia ada tanda macam ni. Kemudian kita boleh menggunakan boolean operator or, boolean operator and, boolean operator and not. Okey, transcation and wildcard. Okey, dekat Google Scholar dia tidak ada function untuk transcation and wildcard ini, tetapi kita boleh menggunakan alternatif menggunakan boolean operator or untuk kita mendapatkan function seperti transcation dan juga wildcard. Manakala yang seterusnya kita boleh menggunakan field code function. Okey, contohnya inilah all in title. Maknanya kalau kita nak mendapatkan artikel-artikel yang mempunyai tajuk seperti mana yang kita kehendaki. Okey, kalau kita tulis kat sini all in title, maksudnya ayat ataupun keyword yang kita search tadi, dia akan cari artikel yang ada ayat tersebut ataupun ada keyword tersebut pada tajuk sahaja, pada title sahaja. Tidak ada di dalam anywhere, tidak ada di dalam kandungan lah. Okey, jadi kalau kita tak tulis all in title, maksudnya dia default dia akan search pada semua, pada tajuk, pada contents artikel tersebut. Dia akan searching secara keseluruhan. Okey, kemudian searching string. Okey, searching string ataupun gabungan kesemua kaedah ni, gabungan semua kaedah ni. So kita boleh membuat searching string. Okey, jadi untuk phrase searching ini, kalau kita ada tanda dua macam ni, maksudnya contohnya kita ada ayat consolidation behavior. Okey, consolidation behavior maknanya kita nak maintain ayat itu. Ayat consolidation behavior tu dia sebelah, saling bersebelahan. Consolidation behavior, kita tak nak behavior consolidation, tapi kita nak consolidation behavior, maknanya kita kena buat phrase searching macam ni. Kita kena letak macam ni supaya dia akan jadi phrase, supaya dia akan jadi perkataan tersebut tidak akan berubahlah depan ke belakang, belakang ke depan. Dia akan maintain saja. Manakala untuk boolean operator or ini contohnya kita nak consolidation or compressibility. Maknanya dia akan search kedua-dua, yang ada consolidation ataupun yang ada compressibility. Dia akan combine kedua, ataupun dia akan ada yang mana salah satu tersebut dia akan search. Manakala untuk yang kedua and, okey, boolean operator and ini apabila kita menggunakan contohnya consolidation and compressibility. Okey, jadi yang ini apabila dia akan combine, kedua-dua tersebut. Okey, kedua-dua tersebut, consolidation and compressibility. Maknanya dia akan ada kedua-dua perkataan tersebut. Kalau kita cakap and je, consolidation dan juga compressibility mesti ada di dalam artikel tersebut. Okey, manakala boolean operator and not ini maknanya yang kita tak nak ada dalam kita punya searching. Contohnya kita nak buat compressibility, okey, not pixel. Maknanya kita tak nak compressibility itu untuk tanah pixel. Kita nak selain daripada pixel. Maknanya kita boleh buat and not pixel, supaya dia tidak akan bagi artikel berkenaan dengan compressibility ataupun consolidation berkenaan dengan pixel. Sebab kita punya fokus kita untuk soft clay, kan, contohlah untuk soft clay. Jadi kita kena buat and not pixel. Okey, jadi kita pergi. Okey, bagaimana cara mudah untuk menentukan keyword sebelum buat searching? Contoh daripada tajuk kajian, kita boleh tentukan keyword. Contoh kat sini, compressibility behavior of batu part soft clay treated by combination between sodium silicate and biomass silica probate stabilizer.
So daripada tajuk ini sebenarnya kita dah boleh dapat tentukan keyword-keyword yang patut kita search, yang patut kita cari. Contoh kat sini, compressibility behavior. Ini adalah salah satu keyword yang boleh kita gunakan. Kemudian clay, soft clay, treated, sodium silicate, barium silicate. Ini adalah keyword-keyword yang patut kita search di Google Scholars ataupun Scopus ataupun pada sumber yang lain. Okey, jadi saya akan tunjukkan contoh. Okey, keyword yang digunakan hendaklah direkod untuk dijadikan bahan dalam penulisan. Contoh kat sini saya menggunakan keyword, saya menggunakan Boolean operator or. Okey, phrase searching itu ada macam ni. Okey, itu, dan juga okey, kurungan ini adalah Boolean operator and. Kalau kurungan ini adalah sebenarnya and. Okey, contohnya kat sini saya yang ni sebenarnya adalah strings searching, yang mana saya menggabungkan semua operator-operator yang ada untuk mendapatkan tajuk yang spesifik dengan kita punya. Contoh kat sini kita boleh ubah dia punya tahun, daripada start 2000 hingga 2020. Bilangan artikel yang jumpa dengan menggunakan keyword ni saya dapat 11. Manakala saya menggunakan keyword yang kedua, okey, searching string yang kedua, all in title, maknanya ini saya nak yang ada dalam title saja. Okey, soft clay or clay, treated or stabilized or stabilized. Okey, sebab ini stabilized, treated dia sinonim. Treated ataupun stabilized ataupun ini kita boleh letak macam ni, supaya dia boleh search semua sekali, tak tertinggal lah. Sebab yang ini stabilized ada yang eja macam ni, ada menggunakan Z, ada yang menggunakan S. So kita boleh buat function OR supaya dia boleh search ke semua yang kita nak. Okey, with pun ada yang menggunakan with. Okey, stabilized with apa? With cement ke apa semua kan. So saya letak kat sini treated or stabilized or stabilizer ataupun with. Kemudian saya letak kat sini yang chemical yang kita nak pakai, biomass silica or sodium silicate. Okey, or sodium silicate. Kalau kita letak and, kedua-dua artikel itu mesti ada kedua-dua perkataan tersebut. Okey, so saya menggunakan ini adalah dapat 11 juga. Ini daripada Google Scholars. Mungkin kita boleh try yang keyword yang lain untuk mendapatkan artikel yang lain. Okey, jadi ini baru 11 campur 11 baru 22. Kita nak minimum perlu ada 11, perlu ada 30 kan. So ini belum kita semak lagi kan. Ini belum semak lagi sama ada artikel yang menggunakan keyword yang atas dengan ini adakah dia berulang. Mungkin sama artikelnya, mungkin berbeza. Okey, jadi saya akan tunjukkan contoh macam mana kita nak buat searching dekat Google Scholars. Okey, kita pergi dekat Google, kemudian type Google Scholars. Okey, klik kat sini. Okey, jadi saya akan tunjukkan satu persatu metodnya. Okey, sekarang ni kita akan menggunakan kita type consolidation behavior menggunakan phrase searching tadi. Kita menggunakan ini Okey, consolidation behavior. So bila kita search, maksudnya perkataan itu akan duduk menyebelah lah. Dia tidak boleh jadi behavior consolidation. Dia akan jadi consolidation behavior. Okey, ini untuk menggunakan function phrase searching. Okey, so dekat sini kita boleh ubah dia punya range tahun kita nak berapa. Katakan kita nak daripada 2000 hingga 2020. So kita search. So kita akan dapat, tengok kat sini bilangan artikel yang jumpa adalah sebanyak 5,940 artikel. Banyak sangat nak baca ni kan, sebab kita menggunakan satu sahaja keyword. Jadi banyak artikel yang perlu kita baca. Mungkin ini belum lagi jumpa dengan apa yang kita nak. Okey,
Okey, jadi kita pergi pada function yang kedua. Kita nak menggunakan boolean operators OR. Okey, jadi mungkin consolidation ini dia sinonim dengan compressibility. Ada juga penulis menulis compressibility behavior, ada yang penulis menulis consolidation behavior. So kita nak buat macam mana? So kita tambah kat sini. Ini boolean operator ni mesti dalam huruf besar. Or kita buat or compressibility behavior. Okay, behavior. Okey, jadi yang ni kita perlu masukkan dia punya phrase. Okey, kemudian search. Sikit, apabila kita letak or, bilangan artikel jadi akan bertambah. Sebab apa? Sebab dia akan campur lah yang ada consolidation dan juga compressibility behavior. Dia akan tunjukkan semua kat sini. Itu function untuk boolean or. Kalau kita tulis kat sini kita menggunakan AND. Okey, AND okey, AND kita tengok kat sini apa akan berlaku. Okey, dia akan jadi sikit sebab dia akan jadi 229 artikel saja. Sebab yang ada kedua-dua ini mesti ada di dalam artikel tersebut. Contoh ini consolidation behavior, compressibility behavior ada dalam satu artikel. Itu yang masuk AND tadi. Okey, masuk AND. Okey, apa lagi tadi yang kita gunakan function tadi? Okey, ini dah guna or dah guna, AND dah guna, AND not. Kita nak tengok AND not. Okey, jadi kita nak kat sini AND not berusaha not. AND not. So kita tengok mesti dia akan jadi. Okey, jadi semua sekali kita nak tajuknya adalah consolidation behavior. Consolidation behavior, not compressibility behavior. Okey. Okey, jadi ini dia masuk juga sebab apa? Sebab kita search ini tidak di dalam title Sekejap Okey, jadi kita sempangkan dia. Okey. Jadi dia akan tunjukkan consolidation saja. So ada 228. Okey. Consolidation saja. Okey, jadi kita pergi kepada function yang lain. Okey, function lain apa dia? Okey, yang ini OR tadi kan. OR ni untuk transcation dan juga will cut. Contohnya yang ini, okey, kita akan buat consolidation. Kita menggunakan OR. Kita nak tajuk kita dia ada consolidation ataupun compressibility. Okey. Behavior ini okey, jadi ada OR. Kemudian kita buat kat sini and behavior. Apa tu or behavior. Okey, rusak pula. Ya, ada setengah penulis dia tulis S, ada yang setengah tak ada tulis S. Kan? So kita search. Okey, ni akan jadi banyak lah, kan? Banyak dia punya tu. Okey, jadi yang function ini nampak dia ada behavior, ada S pun dia akan ambil kira sebab kita tulis OR kat sini. Supaya yang ini dari segi spelling ada dia punya huruf lah untuk kita kena pasti ya. Okey, kita dah jumpa yang tu. Okey, sekarang ni kita nak menggunakan gabungan pula macam mana. So saya copy kat sini yang saya dah buat ni. Contoh, kita boleh belajar daripada sini. Yang ini saya gabungkan.
Kita tengok macam mana. Okey, consolidation. Okey, tajuk yang saya nak kat sini, consolidation or compressibility. Okey, kurungan ini maksudnya and sebenarnya. Dia Boolean operator untuk and juga. Okey. Kurungan. Okey, consolidation or compressibility. Okey, kurungan ni sebanyak sangat ni. Okey, ni boleh buang satu. Okey, N soft clay ataupun clay. Kadang ada orang tulis soft clay, kadang ada orang tulis clay. Compressibility soft clay ataupun clay. Treated and treated. Okey. Mesti ada ayat treated. Okey, treated ini dia sinonim dengan stabilize. Okey, ada juga yang tulis stabilize ini ada tulis Z, kita masukkan kita. Ini function will cut dan juga tadi lah transcation tadi. Untuk dekat Google Scholar dia tidak ada benda tu, tapi kita boleh menggunakan function or ni. Supaya yang tulis treated pun kita dapat artikel sebenarnya, yang tulis stabilize macam ni pun kita dapat, yang macam ni pun kita dapat. Okey. Kemudian N, kita masukkan biomass silica. Ini adalah dia punya chemical yang digunakan tadi kan. Dan juga sodium silicate. Okey. Apabila macam ni, apabila kat depan ni kita tak tulis all in title, maksudnya anyway dia akan search pada semua tempat, semua ada dekat tajuk ataupun dekat dalam content artikel tersebut. So kita search, so kita akan dapat 11 artikel yang berkenaan dengan ini. So kita boleh tengok sini unconfined compressive strength, okay, clay, nampak ada S with biomass silica. So dah ada dah yang tajuk yang sama dengan kita punya lah. Ada 11. Okay. So kalau kita nak yang ini, kita nak yang okay, kita pergi yang kedua pula So kita ambil yang kedua yang saya buat ni, all in title. Kita nak yang dalam title saja. Okay. Copy pula. Copy. Okay, all in title. So tadi saya buanglah yang compressibility dengan yang tu, sebab yang itu biasanya untuk compressibility ni adalah sebahagian daripada uji kaji geoteknik. Jadi kalau kita buat compressibility mungkin tak banyak papernya. So kita buang compressibility dan juga consolidation. Kita buat soft clay or clay, treated or stabilized dengan yang ni kita nak yang ni. So search, semua kita akan dapat 11 juga. So kita akan dapat sodium silicate. Tidak kat dalam ini kita boleh tengoklah sama ada dia ada buat test consolidation ataupun tak. Tetapi baliklah. So kita dapat yang ni. Jadi itulah function yang kita gunakan untuk ini. So yang ni tahun ni awak boleh ubahkan, sama ada kita nak lagi lama ke, kan? 99 6 bersama 11 juga. Okay, itu salah satu kaedah yang kita boleh guna. Dan kita kena copy ni. Yang kita dah buat ni, kita copy, masukkan ke dalam table seperti ini untuk sebagai bahan penulisan, terutamanya semasa kita membuat review paper lah. Jadi rujukan ini ini adalah salah satu kaedah untuk kita mendapatkan maklumat yang tepat dengan kita punya tajuk. Ini satu sumber, ini untuk Google Scholars. Manakala untuk Scopus, okay, dan insyaAllah saya akan buat satu lagi video untuk Scopus, macam mana kita nak search dekat Scopus. Jadi itu saja untuk perkongsian pada hari ini. Harap dapat mencuba supaya kita dapat search maklumat berkenaan dengan kita punya topik, daripada maknanya kita tahu dia punya apa nama ni, perkembangan daripada tahun bila ke tahun bila, dia punya revolusi kita punya tajuk tu. Orang lain dah buat setakat mana, kita dah tengok semua daripada tahun yang 1999 hingga 2020 kita tengok berkenaan dengan tajuk kita tu. Itu saja yang ada researcher buat. Jadi kita daripada sini kita boleh tentukan kita punya novelty, kita punya keaslian, kita punya area, kat mana area yang perlu kita tekankan sebenarnya.
Okey, jadi insya-Allah sekian dulu. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.